Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Prof. Salam. Salam bahagia, salam madani. Alhamdulillah, sebelum saya pergi jauh, I would like to introduce myself. Saya Dr. Haji Muhammad Nasir bin Haji alias Director Teknoputra Universiti Kuala Lumpur. Satu department yang memang really fokus kepada development of this entrepreneur among our student in Universiti Kuala Lumpur. The task of this University Kuala Lumpur focus in my area. Actually, we take the responsible to ensure that all the members during study time they need to build their own business and to offer the job opportunity to others. This sangat penting. Saya punya department punya tugasan. So before I go further, I would like to welcome to the audience yang berada di pentas utama ni dan juga members yang berada di online yang kami secara langsung melalui Facebook Teknoputra at UniKL. So bersama-sama saya pada hari ini memang saya cukup berbangga iaitu orang yang tak asing lagi. Apa khabar Prof? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Associate Professor Dr. Aimi Zohafiz bin Abdul Rashid, Prof Media di Universiti Kuala Lumpur Business School yang amat terkenal di dalam media di Malaysia, baik di TV, radio dan juga surat khabar. Wah, dahsyat tu. Jika melihat statistik beliau, kemunculan beliau di media ni pada tahun 2022, beliau telah membuat penampilan sebanyak lebih 250 penampilan. Hebat tu. Okey, dan pada tahun 2023 sehingga hari ini saya dah check balik pada sistem, there are melebihi 120 penampilan. Sangat hebat. So that's why Universiti Kuala Lumpur Teknoputra khasnya kami amat berbangga dapat mendatangkan Prof ke dalam kami punya program yang kita panggil program jangkaan Coffee Talk, iaitu satu tajuk yang memang kita nak fokus, iaitu jangkaan ekonomi masa depan, apa persediaan orang-orang muda. Menarik Prof. Menarik tu. Terima kasih menjemput saya, Doktor. Okey, untuk makluman all the members, pada hari ini kita akan menggunakan dua bahasa. That sometimes I need to come up with the question in Malay, sometimes need to come up with the English. So maybe our audience mix audience. So hopefully that members will understand whatever the content, whatever the themes that we're going to discuss later on. Okay. So untuk tidak belum tanya lagi, Prof ni datang awal, dah lunch, Prof? Dah alhamdulillah. Makan apa tadi? Biasalah kita orang Melayu kan. Okey, alhamdulillah. Coffee Talk ni untuk makluman semua kita buat santai-santai dan kita juga membuka members bagi terutamanya pelajar-pelajar Universiti Kuala Lumpur. Mereka akan mendapat sertifikat, Prof. Ini sertifikat ni sebagai satu diskurs untuk kita punya pelajar-pelajar. At the end of this program nanti 10 minit sebelum berakhirnya mereka kena scan QR code yang akan kita pamerkan. Jadi untuk pelajar-pelajar mereka janganlah terlepas pandang. Kita punya proses ini hanya mengambil masa tidak melebihi 1 jam harap-harap. Because jelah orang yang famous macam Prof ni memang susah untuk kita kawal ni. Apabila membuka suara saja, muka mulut saja memang tak boleh nak stop. Ada apa-apa Prof nak berkongsi dulu sebelum saya come up with the question? Tak apa, saya sebenarnya amat berterima kasih kerana diberi peluang hari ini dia jemput untuk berkongsi sedikit pandangan, sedikit ilmu yang biasanya walaupun saya sering ke udara di media massa, tetapi ini satu peluang yang saya rasakan yang saya akan tolak lah, terutamanya berhubung dengan anak-anak pelajar di UniKL sendiri. Alhamdulillah, memang kita cukup berbangga lah. Okey, kita pergi terus lah Prof. Jadi ramai yang masih kata orang queue up tadi daripada pukul 2.30 kalau saya tak silap dimaklumkan lah. 2.30 mereka dah queue up. Bila Coffee Talk punya masa akan dimulakan. Okay. Jadi saya mengambil satu statement daripada MOF. MOF dia punya bertarikh 12 Mei. The Malaysian economy expanded by 5.6% in the first quarter of 2023. Comparing favorable with regional growth such as Indonesia 5%,
China 4.5% and Vietnam 3.3%. The Q1 2023 growth performance contribute strongly toward the achievement of the 2023 whole year forecast of 4.0 and to 5.0%. Apa komen Prof berkenaan dengan data ataupun statistik yang saya ambil daripada MOF? Soalan bahasa Inggeris Jawab bahasa Inggeris. Okay, first and foremost, the economy of the country actually is still in the recovery process. Whereas last year we had a very good rebound of the economy compared to 2021. So 2022 was a bit high. However, for 2023, whatever happened to the economy, and we have the crisis, the Russian-Ukraine crisis, and then we have current tension between US and China contributed, and also the same time we have the economic slowdown in China. So the actual result of 5.6% for Malaysia for Q1 or quarter 1 for 2023 is considered considerably good, because if we compare to other countries in ASEAN especially, they are lower than us. So however, this will of course will put us in the credible place, I call that the right landasan, the right platform to bring us into the 4 to 5% growth for of the country for the whole year 2023. Nonetheless, the economy is quickly changing, and we know there are many issues that we are going to talk after this, which basically contributed to the change in the economy. And I would like to highlight that recently one of the areas that we should be concerned is the trade, the export of Malaysia for April has been in the decline. Compared to last year, is dropped by negative 14% compared to April last year. Nonetheless, the trade surplus, which means our export still exceed the import. That is the good thing about that. The good sign apabila dah melebihi kuota percentage of the import percentage, that's good. That is actually for 36 months in a row. But however, the actual number is declining, so we should be a bit concerned of that. And what we need to do, we need to basically help the country, the domestic economy need to be revived. And we can talk, Dr. Nasir, we can talk about OPR, how they affect the domestic economy. We can talk about the yesterday ringgit actually dropped versus dollar, the lowest at 4 ringgit 57 cents. Again, that is also a concern. And even to the Sing dollar, the lowest in the whole lifetime about 3 to 3.4. 340 cents to 1 Sing dollar. So all this, we can discuss. If the student got any questions about de-dollarization, they ask about the BRICS, talk about gold. we can surely probably guess on the floor, so want to ask question, I will welcome. Ini suatu yang kata orang bila kita menjemput orang yang memang talented, memang terkenal dengan about this ekonomi punya analisa. So that's why memang Tekno Putra memang rasa berbangga lah. Kita we choose the right person to talk about the topic related to the economy. Saya because sedikit ilmu saja. Because at the end Prof, kita nak melihat apakah ekonomi situasi ini mendorong kepada golongan muda, terutama pelajar tadi, untuk menceburi bidang baru, iaitu bidang lain daripada apa yang mereka belajar di universiti. Saya setuju. Mari kita bercerita tentang faktor-faktor makro dulu. Lepas tu mungkin nanti doktor nak tanya saya apa kepersediaan, kita boleh cerita. Tapi sebelum dia nak tanya, dia tak tahu nak tanya apa. Memang sangat cantik dengan apa yang Prof explain tadi. Definitely dengan perubahan ataupun penurunan currency tersebut, bagaimana pula dengan kaitan dengan inflasi? Ini kita sentuh juga, apa kaitan dengan inflasi kat situ. Baik. Ramai yang memperkatakan tentang bila cerita inflasi, yang kata pasal OPR. Tapi saya berbalik kepada tahun 2021, di mana bila mula-mula sekali inflasi naik seluruh dunia. Bila berlakunya selepas pembukaan ekonomi pada tahun 2021 akhir tahun. Saya ingat masa tu kita membuka ekonomi kita
membenarkan kita merentas negeri pada 10 hari bulan 10 tahun 2021. Saya ingat okay. hari itu. Apa yang berlaku betul ekonomi kita naik. Tetapi masa itu berlakunya kita panggil gangguan pada rangkaian nilai ataupun supply chain. Di mana barang-barangan tu dulu kita, contoh adalah kita dulu ada bela 100,000 ekor ayam. Tapi semasa PKP tu tak ada orang nak beli ayam kita. Restoran tutup, kantin tutup, kan? Jadi daripada 100,000 tu dia tinggal 40,000 katakan, 60,000 mati. Jadi apabila tiba-tiba ekonomi terbuka, jadi permintaan terhadap ayam tu tinggi. Jadi bila permintaan tinggi, kita belajar dalam ekonomi, bila permintaan tinggi, bekalan kecil, harga akan naik. Jadi itulah semudahnya inflasi. Jadi itu yang berlaku pada tahun bermula pada Disember, Januari, dan apabila tahun Februari 2022 berlakunya peperangan antara Ukraine dan Rusia. Okey. Peperangan inilah yang telah mencetuskan fenomena inflasi yang tinggi seluruh dunia. Kenapa? Apabila Rusia dan Ukraine berperang, Rusia dan Ukraine ni dia membekalkan minyak. Okey, Ukraine itu sendiri dan Rusia membekalkan sebanyak 25% daripada bekalan gandum. Ya. 20% daripada jagung dunia. Jadi apabila berlaku ini banyak barang ya yang berasaskan jagung, berasaskan gandum naik. Inilah menyebabkan orang tanya, saya nak cerita inflasi susah. Jadi saya cerita bagi contohlah. Inflasi contohnya seperti kenapa harga ayam naik. Orang tanya dulu ayam mungkin RM5 ke RM6 lah sekilo. Sekarang dah RM10 sekilo. Kenapa kan? Sebab ayam tu dia makan jagung. Jagung tu 60% adalah yang membuatkan apa dipanggil apa tu? Makanan apa nama ayam punya tu? Makanan tu kan? Pellet. Okey, pellet. Okey. Jadi 60% daripada pellet ni daripada jagung. Jagung ni kita import. Ya, okey, betul. Jadi bila jagung tu harga naik daripada RM900 satu tan kepada RM2,000 satu tan, jadi harga ayam tu sendiri naik. Jadi itulah antara faktor-faktor kenapa inflasi itu berlaku. Dan ini bukan kita hanya cerita pasal ayam dengan jagung saja. Banyak lagi. Saya ada kawan saya yang berniaga roti canai. Okey. Dia kata, "Prof, saya macam mana? Dulu saya memanglah saya dengan satu kampit gandum ni, saya boleh beli dulu harga tak sampai RM50 satu kampit. Okay. Sekarang harga dia RM98 dia kata. Macam mana saya nak jual harga roti canai ni kalau saya tak doublekan dia punya price?" Jadi saya kata yang masalah kepada pengguna Masalah kepada pengguna. Okey. Jadi bila harga roti canai tu naik, jadi dia kata dia tak pasal naik, tapi dia kecilkanlah roti canai tu. Okey. Dia bila naik RM1 jadi RM2, dia naikkan RM50, tapi turunlah saiz roti canai tu. Kesan kepada penjual pula macam mana tu dengan keadaan yang berlaku ni? Pengguna memanglah satu burden. Harga yang dulu dengan nilai yang RM1.50 mungkin mereka dapat roti canai yang bersaiz besar. So bagaimana pula dekat pihak pengeluar ataupun penjual tersebut? Yalah, kepada pihak penjual juga mereka juga turut mempunyai pelbagai masalah. Dia bukan hanya pada barangan mentah yang naik, tetapi juga contohnya semasa itu kita mahu mengadakan harga buruh yang minima, ya, RM1,500 sebagainya. Jadi mereka dari segi kos dia, operasi overheadnya sendiri naik. Okey. Begitu juga dengan sewa. Dan bila kita masuk dalam tahun 2022, apabila OPR dinaikkan, ya, tuan punya kedai tu dia juga turut menaikkan harga sewa. Okey. Jadi harga sewa naik, harga barang mentah naik, harga buruh, harga gaji pekerja naik. Semua naik. Semua naik, tak ada yang turun. Sebab kata pepatah semua barang naik, satu benda yang turun, apa harga diri yang turun. Okey, Prof. Prof bercakap OPR, tapi bagi sebahagian mereka tak tahu apa tu OPR. Mungkin pada pandangan saya OPR overnight policy rate ataupun betul ya? Betul. Mungkin sebab kalau mengikut saya punya bacaan, ini adalah bank ada menyimpan sejumlah wang dan dia tidak cukup dia membuat pinjaman kepada bank negara. Betul ke macam itu? Mungkin Prof boleh cerita baik. OPR ini betul lah seperti Dr. Nasir cakap tu, overnight policy rate. Overnight policy rate ini ditetapkan oleh bank negara. Okey. Di mana bank-bank ni, kita dalam sistem perbankan kita ni, bank sebenarnya kalau dia nak memberikan pinjaman kepada syarikat ke atau individu, dia akan pergi ke pasaran kita panggil money market. Okey. Money market ni bukan trade duit US dollar, itu forex. Okey. Money market tu bank sesama bank, dia ada bank yang defisit, bank yang memerlukan wang dan bank yang melebihi wang. Okey. Dan juga termasuklah institusi seperti tabung haji, institusi seperti KWSP yang mereka perlu melaburkan wang mereka
untuk mendapatkan pulangan. Okey. Jadi mereka pergi ke money market. Money market ni dia 1 tahun. Ya, di mana bank ni yang perlu duit akan meminjam. Jadi inilah kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara, OPR. Okey. Jadi apabila dia contohnya meminjam pada OPR pada sekarang pada kadar 3%, dan membawa balik kepada untuk dipinjamkan, dia pinjam pada bank lain 3%, dia mesti ada overhead kan? Okey. Overhead dia mungkin dalam 2% sampai 3%. Okey. Jadi katalah 2%, dia tambah 3% campur 2%, dia jadi BLR. Oh. Base lending rate, kalau pernah dengar. Okey. Base lending rate tu kadar pinjaman. Base lending rate sekarang kan 5%. Jadi base lending rate pula dia adalah bermakna kos bank tersebut. Okey. Gaji pekerja dia, sewa dia sebagainya. Selepas tu dia akan pinjamkan, dia tak bagi BLR. Dia akan BLR plus 2 plus 3%. Okey. Yang 2% 3% tu itulah keuntungan dia. Okey. Bergantung kepada rating customer tersebut. Okey. Customer tu bagus rating, rendahlah dia punya interest dia. Macam tu. Bagi katalah usahawan yang meminjam kepada bank. Ini kita nak tengok juga adakah OPR ni juga mempengaruhi kekuatan mereka untuk membayar balik usahawan yang kepada meminjam, yang meminjam. Sebab saya rasa ada yang fixed rate, ada yang fluctuate rate. So mungkin Prof boleh cerita sikit berkenaan tersebut. Betul. Memang saya tak jelaskan tadi, semasa bank buat pinjaman ada dua. Satu dia panggil floating rate. Floating rate. Floating rate ni dia apungan lah. Apungan whereby macam tadi kalau naik lah. Tapi ada yang buat pinjaman pada kadar fixed rate. Dia tidak berubah walaupun pun terjadi. Jadi kalau sesiapa dalam pada situasi sekarang di mana ada jangkaan bahawa interest tu akan naik, ya, maka orang yang fixed rate dia tak ada masalah. Macam kita ambil pinjaman kereta, dia tak berubah lah. Tapi kalau nak beli kereta baru, kenalah dia akan ikut rate yang baru. Tapi kalau misalnya membeli rumah, dia akan gunakan kadar apungan. Inilah yang menjadi masalah. Termasuklah perniagaan. Ada kebanyakan perniagaan minjam overdraft untuk working capital, kan, for business working capital. Then normally working capital overdraft is floating rate. Then that will have effect on their profit margin. Dan juga mereka punya pendapatan ataupun apa yang mereka dah plan untuk that particular month akan terganggu lah. Dia punya margin tu dia akan affected. Jadi semua sebagai usahawan baru ni secara tak langsung mereka kena juga mengambil tahu berkenaan dengan OPR, inflasi dan sebagainya untuk menambahkan ilmu mereka untuk sebelum menerjah ke dalam bidang bisnes. Kalau dia nak pinjam tu dia kena fikir. Dia pinjam dia ambil fixed rate ke dia ambil floating rate. Kalau seperti yang situasi sekarang di mana interest mungkin naik, jadi dia punya kadar pinjamannya masalah lah. Katalah paling mudah dia daripada menyewa dia membeli satu shop lot. Dia meminjam. Jadi apabila berlaku perubahan pada OPR, maka kadar sewanya tu tetap akan naik. Dan ini memberikan kesan kepada margin perniagaan, keuntungan perniagaan itu sendiri. Saya rasa kita punya para pendengar, audiens kita pun dah agak faham lah, insya-Allah. Sebelum kita pergi soalan yang berikutnya, Prof, saya ni suka jam-jam. So saya go back kepada persoalan pertama tadi, berkenaan dengan apakah isu ekonomi global yang perlu diberi perhatian oleh kita punya golongan-golongan muda ataupun usahawan-usahawan baru yang berminat untuk menceburi menjadikan bidang entrepreneur ni sebagai mereka punya main fokus ataupun pendapatan utama untuk mereka. Satu soalan yang baik. Saya suka tadi kita cerita pasal inflasi. Inflation is a problem. How we monitor inflation? How we manage inflation? How we mitigate inflation? Because inflation memang akan naik. So apa yang berlaku sekarang, inflation tetap akan naik dan ia juga mungkin akan terus menaikkan kadar interest ataupun OPR. Itu tak dapat dinafikan. Number one, janganlah ambil pinjaman untuk perniagaan. Tambahan lagi pada floating rate. Ambillah kalau boleh pada fixed rate lah, ya, ataupun grant ke lagi bagus lah, dan sebagainya kan. Bagaimanapun kita harus melihat suasana sekarang. Cara bagaimanakah kita menawarkan kenaikan inflasi dengan perniagaan yang tight to the inflasi rate. Kalau inflasi naik, dia pun naik. Kan? Ada banyak, ya. Pertama adalah hartanah. Sektor hartanah. Kedua adalah membeli emas.
pelaburan dalam emas. Okey. Jadi harganya banyak yang naik dan dan dia mengikut kadar yang sebenarnya. Okey, faktor yang kita perlu lihat adalah selain daripada inflasi adalah US dollar itu sendiri. Okey, currency ya. Currency itu sendiri. So because now US currency memang strengthened and there is a problem with US because US Federal Reserve, the Senate, they have to vote on the 1st of June. Okey. In the Senate, whereby the Democrat and Republic has to agree to increase US debt ceiling, Oh. which is currently at 34.7 trillion US dollars. So which is higher than even their economy, which is about 25 trillion. Okey. So they are basically spending more than their income, the Okay. size of the economy. Okay. So the problem is that if these two party, Democrat and Republican, do not agree politically, between Donald Trump and Joe Biden. Joe Biden. Okey. Okay, the US can default the loan. If the US default their loan, which means their bond they cannot pay on time, Okey. or the bond because they borrow, they provide, you put money with them, you buy their bond, okay, and that bond they will have to pay you. Default here means that they cannot pay you when the principal is matured. Okey. Okay, so they basically have to issue new bond. Okey. Yeah, when they issue new bond, somebody else buy, they take that money, they pay you. Oh. That is basically as if like you are refinancing. Okey. Okay. So, however, if the Senate does not agree to open to increase the debt ceiling, then we're going to have a problem, not only in US but also globally, including Malaysia. Okey. Because when that happens, US dollar will collapse. Okey. And that will also problem with our central bank, because most of our central banks in the world, they keep 60% of their forex reserve in US dollars. Okey. Alright, saya rasa memang is a very good explanation daripada Prof. So kita amat berharap agar para audien kita dapat sedikit pengetahuan daripada apa yang telah dicerahkan oleh Prof. So saya suka nak sebelum kita berhenti rehat ada berhenti berat ada berhenti rehat untuk Prof. Kita nak promo ni coffee talk ni. So there is a one program Prof kita one program initiate by Tekno Putra at University Kuala Lumpur untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi dengan, kita akan invite dan kepada mereka yang mempunyai pengalaman di dalam bidang tekno entrepreneur untuk berkongsi dengan kita punya pelajar-pelajar lah. So banyak lagi perkara yang akan kita sentuh selepas ni. Mungkin kita berehat dahulu.
Okey, bersama kita lagi sekali Prof. Memang sedap betul kopi ya. Coffee Talk at Uni KL, at Tekno Putra Uni KL, memang sedap kopi terbaik. Ini untuk makluman Prof, ni kopi daripada syarikat saya. Tahniah ni daripada syarikat saya. Ya, insya-Allah kita menjadikan whatever dalam saya punya ekosistem, Tekno pernah representatif dekat semua kampus. Memang kita galakkan mereka mempunyai bisnes. Sebab apa Prof? Kalau tidak ada orang yang punya kepakaran untuk berniaga, nak mengajar ilmu berniaga, cantik tak cantik? Sure tak cantik kan? Jadi kita pastikan mereka mempunyai this kind of ilmu lah. Itu yang manisnya dekat Uni KL ni, mana kita recognize mana potential, mana kita boleh imbak mereka juga untuk berkongsi. Ni dalam kita waktu take 5 tadi Prof, ada satu soalan ni. Saya baca. Prof boleh jawab ni? Boleh. Okey. InsyaAllah saya cuba. Saya baca ni. Kadar inflasi yang tinggi, kejatuhan ringgit dan situasi ekonomi dunia terutama selepas COVID-19 sangat memberi impak yang besar kepada Malaysia, malahan seluruh dunia. Bagaimana usahawan-usahawan kecil yang baru bermula, yang di startup, dapat menangani situasi ini, Prof? Ini satu soalan ni. Mungkin ada lagi menyusul, insya-Allah. Apa pandangan Prof? Okey, baik. Sebagai student pertama sekali kita perlu peka dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Okey. Kita perlu peka bahawa COVID yang berlaku itu memanglah memberi kesan, ada negatif dan ada juga positif. Jadi mereka harus melihat apakah benda-benda yang boleh dipergunakan, opportunity atau peluang yang boleh digunakan pakai untuk berniaga. Memang kita maklum antara bisnes yang meletus sewaktu COVID ni adalah digital economy itu sendiri. Ini antara bisnes yang meletup. Perniagaan online business, dropship, hail rider dan sebagainya yang banyak diterukai. Saya percaya ramai pelajar-pelajar UniKL sendiri yang telah mengambil peluang di semasa inilah untuk dalam perniagaan sebenarnya. Apapun perniagaan yang kita buat kita harus ingat, janganlah kita bermula dengan satu modal yang besar tanpa kita melakukan penilaian, melakukan business plan. Ambil peluang di UniKL, terutamanya melalui Tekno Putra. Kalau anda selepas belajar, habis dapat jazah, dapat diploma, baru nak berniaga, itu saya bagi saya dah terlambat. Berniaga sewaktu belajar. Kerana di sinilah ada pimpinan-pimpinan, ada contoh-contoh, ada support, ada sokongan ekosistem. Bukan hanya daripada UniKL, tetapi juga daripada MAHRA itu sendiri. Jadi ini yang pelajar-pelajar, usahawan-usahawan muda kena peka ni. Perlu peka dan mereka harus gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Saya tahu ada satu universiti di Amerika Syarikat di mana kalau pelajar tu masuk di universiti itu, pertama sekali dia akan disuruh membuka syarikat. Semester pertama. Dan perniagaan apa yang mereka buat sehinggalah mereka graduate. Jadi ini yang kita boleh, bukan saya tak katakan jangan kita perlu belajar, tetapi dalam dunia sekarang yang mencabar, kita tidak hanya boleh bergantung kepada ijazah kita sahaja. Kita harus mempunyai skill yang berbeza, skill yang pelbagai. Jadi di mana skill-skill ini membolehkan kita menjana pendapatan. Saya dapat tahu ramai pelajar yang walaupun berijazah lepas tu membuka perniagaan macam-macam lah. Kita pernah baca dalam harian Metro saya, perniagaan housekeeping, pergi rumah ke rumah dan sebagainya, ada. Tapi itulah salah satu yang berjaya. Dan ada juga yang menjalankan perniagaan makanan dan sebagainya. Apapun perniagaan yang berbalik pada soalan itu, dengan kita harus peka. Pertama, kos, kita harus kontrol kos. Jangan biarkan kos itu bukan di luar kawalan kita. Contohnya, kalau kita beli barang, kita proses, tapi barangan tu barangan mentah kita beli yang diimport misalnya, kita tak boleh kawal harga dia. Jadi kita perlu elakkan perniagaan seperti itu. Misalnya katalah kita berniaga ayam lah, balik pada ayam lagi kan. Harga ayam naik kan, tapi sebab harga ayam dia tak boleh kawal, sebab harga ayam itu disebabkan oleh kenaikan harga jagung itu sendiri. Ini contoh lah kan. Tapi mungkin kita perlu melihat bagaimanakah kita sendiri dapat mengawal kos itu sendiri, supaya kita punya profit margin kita, keuntungan kita itu dapat kita pertahankan. Dan kalau lebih baik, of course kita naikkan dia punya margin lah. Boleh. Saya rasa jelas tu. Kita punya peserta ni Prof, memang dia try merebut dah
try to dapat whatever input daripada Prof ni. Dah ada queue up berkenaan dengan soalan-soalan. Baik, Alhamdulillah, mana ada sambutan pada petang ini. Salah satu soalannya Prof. Ni kita ke depan sikit, lain sikit dia punya tu, tapi still dalam entrepreneur punya area. Prof boleh jelaskan pentingnya gig ekonomi pada golongan muda pada hari ini? Simple soalan dia. Betul. Okey, mungkin Prof terus. Okey. Saya bagi laluan kepada Prof. Okey. Kita semua tahu bila kita cerita pasal gig ekonomi, kita akan bercerita pasal digital ekonomi. Dan gig ekonomi itu dia maha luas. Ya, dia mempunyai rangkaian nilai ataupun kita panggil rantaian nilai bekalan ataupun supply chain-nya cukup panjang. Kita boleh bermula daripada pembuatan produk dan juga sebagai orang yang menjadi pengantara, misalnya logistik dan sebagainya, sehinggalah barang itu sampai kepada pelanggan. Dia termasuk juga platform dan sebagainya. Jadi ruang digital ekonomi ini ataupun gig ekonomi sangat sesuai dengan anak-anak muda yang saya tahu ramai yang boleh menjadi macam pungguk rindukan bulan, malam tak tidur. Jadi mereka ni kan daripada menggunakan masa itu bermain game dan sebagainya, kenapa tak menjana pendapatan? Okey. So itu yang kita perlu pergunakan lah. Jadi selain daripada kita biasa dengan menjadi misalnya dengan GrabFood ke Foodpanda ke ataupun buat Grab ke, itu gig ekonomi lah tu semua tu. Ya, tetapi menggunakan bergantung pada platform itu sendiri. Dan kita lihat itulah kenapa gig ekonomi lebih popular, kerana modal awalnya cukup kecil untuk mereka masuk. Kalau nak jadi Foodpanda rider misalnya, ada motor, jalan je. Ada Grab, ada kereta, jalan je. Perlu ke mereka ni kata orang ada kreativiti untuk mencipta sistem tersebut ataupun mengguna pakai the current system? Yang katalah macam Prof cakap tadi, gig ekonomi, Foodpanda dan sebagainya lah. Perlu ke mereka mencipta? Memang saya rasa itulah satu sebenarnya kekurangan pada gig ekonomi di Malaysia. Kita terlalu mengikut player-player yang membawa ke Malaysia, contohnya Lazada, Shopee, Amazon. Mereka bawa platform mereka dari luar. Tetapi tak ada barang, kalau kita lihat barang yang kita beli di Lazada ataupun Amazon, banyak barang tu daripada China. Kan? Jadi di manakah search engine seperti lelong.com dan sebagainya yang kita pernah tengok dulu kan? Kenapa dia tak menjadi Lazada Malaysia, lelong.com contohnya? Betul. Jadi apa yang kita mahu juga adalah kita harus, saya tahu banyak fund di MDEC misalnya untuk mereka cipta banyak. Jadi sebagai pelajar yang punya masa dan tak punya overhead yang tinggi, bolehlah mencuba menerokai dan membuat R&D, pendidikan untuk mengeluarkan benda-benda yang baru. Ada benda tu ada. Jadi kita jangan, kalau tak tahu tanya Teknoputra. Teknoputra ada jawapan dia. Itu Prof, apabila kita membuka ruang ni kepada pertanyaan, banyak ni. Ini macam Michigan punya ni lah, orang tembak ni. So salah satu lagi persoalan, luasnya perkembangan informasi boleh juga menimbulkan kekeliruan. Boleh Prof bantu generasi muda untuk rujukan yang sahih untuk mengetahui keadaan ekonomi semasa? Keberadaan sosial media itu sebenarnya memberikan sesuatu masalah. Sebenarnya masalah ada bagus dan tak bagus. Jadi sebagai pelajar ataupun generasi ini panggil Gen Z lah, Gen Z, makanya pelajar universiti ni Gen Z lah. Macam kita baby boomer Bukan. Gen kita bukan X. Gen X. Baby boomer lagi lama. Lagi lama. Okey, alright. Okey. Jadi mereka ini menunjukkan kita muda lagi muda lagi. Okey, alright. Jadi kita harus tahu kita harus tahu persoalan yang sebenarnya lah kan. Jadi kita harus tahu bagaimana menapis segala maklumat yang kita dapat. Kadang-kadang tu kita dapat mesej, kita suka forward. Bila kawan tanya, betul ke? Betul kot. Wallahu alam, nanti saya cek. Itu salah satu tabiat yang tidak bagus. Bila kita nak forward something, information, kita ni nak beritahu orang macam as if kita ni profesor semua tahu. Tapi kita sendiri tak sure benda tu betul tak betul. Terutamanya berkenaan dengan artis dan sebagainya kan. Itu salah satu kita perlu elakkan. Jadi untuk kita mau jadi informasi terkini, maklumat sensasi, tapi tak boleh. Kan? Jadi sebenarnya dalam social media the management pengurusan macam ni, kita harus ada etik. Baru-baru ni semalam saya dengar di parlimen ada ahli parlimen yang mengutarakan pada kerajaan
hukuman yang lebih berat kepada penjenayah-penjenayah cyber kepada penggunaan media yang tidak betul. Kerana Malaysia ni negara yang kedua di dunia sebenarnya dalam penggunaan social media. Kira hebatlah Malaysia ni. Hebatlah, kita terlalu percayakan social media. Tapi kalau kita gunakan social media itu untuk membuat duit. Secara tak langsung, hebatnya Malaysia ni bermakna kita punya sistem telekomunikasi sistem kita dah berada dalam keadaan landasan yang baik, 5G, betul 5G sekarang. Okey, teruskan Prof. Jadi apa yang saya nak ceritakan dekat sini, Dr. Nasir. Kita generasi Gen Z ni adalah generasi muda, ya. Awak haruslah menjadi pelapis dan perlu memahami bahawa tidak semua maklumat yang diberikan itu betul. Ada maklumat palsu. Kita tak tahu 50% betul ke, 50% tak betul ke, kan. Jadi kita harus tapis dan menggunakan logik akal. Kita tak perlu, kita boleh rujuk. Dan saya dapat tahu Kementerian Komunikasi Digital Multimedia negara ada mempunyai website dia sendiri untuk menentukan bahawa maklumat itu sahih atau tidak. Memang ada satu program di RTM, dia kata sahih atau tidak sahih. Dan sekarang ni banyak pula isu-isu scammer. Saya dapat lihat sekarang bank negara terutamanya menekankan isu scammer. Ramai orang kena scam. Kan? Saya pun dah macam-macam nak pakai Telegram, saya pun tak pakai Telegram. Banyak scammer. Ataupun Prof sendiri telah menerima panggilan daripada scammer tadi? Ada. Ada macam-macam. Dia hantar nak kerja ke, peluang kerja ke. Bila kita kerja, kita bagi maklumat. Detail diri semua diri kita dah habis dia gunakan. Dia orang tak tahu kadang-kadang kita bagi bank account kita, dia gunakan bank account kita untuk menerima duit orang lain. Jadilah kita bila kita jadi kaldai, kita panggil. Kaldai account lain, kan. Jadi inilah yang saya katakan, kita harus mempunyai pengetahuan, bukan sahaja pandai dari segi pelajaran, tetapi juga orang kata Mak Saleh panggil street smart. Kita mesti bijak, bistari dalam pergaulan kita. Kita hanya bukan saja pandai buku, but street smart. Saya rasa jelas tu penerangan Prof. Jadi saya nak berbalik kepada kita Universiti Kuala Lumpur ni, Prof. Prof ada lama di Universiti Kuala Lumpur Business School. Jadi apa pandangan, nak masuk 9 tahun dah. Nak masuk 9 tahun dah. Memang dah orang otai masih berbisa, Prof. Jadi dari segi otai punya pandangan ni, kita nak perlu dengar juga komen kalau Prof melihat program yang kita adakan di Universiti Kuala Lumpur, macam di Business School ada business program, kan, dan juga kita lihat juga tekno program. So apa pandangan Prof contribution of this program ni di dalam melahirkan usahawan di kalangan pelajar-pelajar? Baik, program-program yang telah diadakan di UNIQLA, terutamanya kita ada jabatan khas dinamakan Tekno Putra, di mana Dr. Nasir sendiri adalah direkturnya, dan di setiap kampus di business school ke, di MIAT ke, kan, di MIMAT ke, ataupun di mana-mana lah, kita memang ada division di 12 kampus Universiti Kuala Lumpur tu. Kita memang ada. Jadi cuma bagi saya lah, saya rasakan kemudahan yang diberikan oleh universiti ni masih underutilized. Underutilized oleh pelajar. Pelajar dia seharusnya mengambil kesempatan ini. Di dalam zaman ini, bukan seperti 5 tahun yang lalu, bukan seperti 10 tahun yang lalu. Dia dah berubah, terutamanya selepas pandemik. Jadi kita perlukan dari sini belajar, berniaga, walaupun tak seberapa kecil-kecilan, sekurang-kurangnya kita ada konsep dan dasar dan tahu apa itu perniagaan, apa itu keuntungan, apa itu kos dan sebagainya. Bagaimana nak memasarkan. Kita ada subjek inovasi, kita ada subjek perniagaan dalam setiap kita punya MPU, kan, di setiap kampus, kan. Gunakan, jangan hanya setakat belajar nak skor A je, nak dapatkan dislist saja, kan. Gunakan, sebab benda ni kita kena ingat, masa berubah dan kita belum tahu arah tujuan ekonomi yang akan datang macam mana. Ni kita sudah pukul 3.50 ya Prof. Tapi saya biasanya suka nak bertanya satu soalan ni. Kalau di dalam supply chain, di dalam supply chain, kita akan mengkaji daripada upper stream to the lower stream. Kita akan melihat elemen-elemen logistik itself. Betul. Jadi orang yang menceburi bidang logistik ni, dia kena faham elemen-elemen transport, elemen of logistik, procurement, warehouse, customer service. Dan apabila kita melihat kepada bidang entrepreneur ni itself, apakah persediaan the basic
yang perlu ada pada golongan pelajar ni selain ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pihak pengajar di universiti universiti tersebut? Sebagai universiti yang berkonsepkan kepada teknopreneur, Universiti KL ni sebenarnya universiti teknikal, walaupun dia teknikal, ada engineering dan sebagainya. Elemen perniagaan memang dengan MARA dan sebagainya, sebagai kita punya parent company kan, kita memang amat menekankan tentang aspek Teknoputra ataupun perniagaan itu sendiri. Mau kita, kalau boleh kita nak ada 20 juta, 23 juta pelajar, 23 ribu. Okay. Banyak sangat tu, juta-juta tu kan. Okay. 23 ribu pelajar UNIKEL, semua ada perniagaan sendiri. Okay. Sekurang-kurangnya itu visi kan, satu orang satu perniagaan. Itu kita punya visi lah kan. Okay. Tapi kalau boleh pelajar-pelajar harus mengambil, memang saya cakap tadi memang ada banyak peluang. Kalau ada yang cemerlang, memang kita ada grant misalnya daripada MARA dan sebagainya. Itu kita boleh UNIKEL boleh sokong. Tapi dia harus bermula daripada semasa dia menjadi student. Jangan bila nak habis dan jadi student kan. Okey. Memang saya dapat banyak di UNIKEL Business School sendiri pun banyak lah. Yang Cik Mahfuz ni pun tahu banyak perniagaan anak-anak pelajar yang berjaya. Okey. Jadi banyak studi pelajar perlu tahu, pertama mereka harus belajar mempelbagaikan pendapatan. Mungkin mereka datang dari luar bandar, tinggal di Kuala Lumpur dengan allowance sebanyak RM800 sekadar cukup makan. Okey. Bagaimanakah mereka harus menambahkan pendapatan. Jadi harus melihat dari aspek itu, terutama yang belajar di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang. Tapi mungkin di kawasan luar tu mungkin tak ada masalah. Okey. Tapi kedua, dia harus mempunyai kesedaran bahawa masa berubah. Prof, sekejap Prof, saya nak buat announcement kepada mereka yang berada di luar sana. Tolong scan QR code, tolong scan QR code untuk mereka mendapat e-certificate. E-certificate ni untuk actually sebagai evidence lah yang mereka telah mengikuti program Coffee Talk pada petang hari ini, Prof. Jadi sekali saya nak highlight kepada the audience, tolong scan QR code untuk mereka mendapat e-certificate. Ni dekat Tekno ni Prof macam-macam. This is one of the process yang kita anjurkan yang untuk kita pastikan perkongsian dapat dicapai terus oleh pelajar-pelajar kita. Kita transfer balik kepada Prof. Sambung balik yang sikit tadi tu. Yang sikit tadi. Jadi bukan apa pun Dr. Nasir, saya hanya mau menyimpulkan bahawa pelajar-pelajar UNIKEL walau di mana kampus mereka berada pun harus mengambil peluang. Dengan adanya Teknoputra di setiap kampus. 12 kampus ada. Hanya jangan kau boleh setiap pelajar ada satu perniagaan. Kecil tak apa, berniaga aiskrim pun tak apa. Tapi berniaga. Sekurang-kurangnya mereka tahu ada niat. Jadi dasar tu ada. Nawai tu kena ada. Nawai tu, lepas tu terus laksanakan. Jangan fikir apa orang lain cakap. Betul Yes. Betul. Terus maju ke depan. Baik. Okey. Modal jangan fikirkan sangat. Jangan fikir. Kita boleh buat secara kecil-kecilan. Kalau perlukan mungkin Teknoputra juga boleh membantu. Kita ada MARA dan sebagainya. Mungkin kita ada grant dan sebagainya. Mungkin lebat riset. Banyak itu jangan dipikirkan. Jadi pergilah cari pendamping jangan pergi pendamping lain. Penasihat di kampus masing-masing. Okey, alhamdulillah Prof. Saya rasa kita dah mencapai ke penghujung program Coffee Talk at Teknoputra. Last but not least, saya nak Prof komen sedikit berkenaan dengan program Coffee Talk. Ini ada series sebenarnya. Ini baru series pertama. Dan tahniah lagi sekali Prof sebagai orang pertama kita undang pada petang ini. Saya bagi pada Prof untuk bonus ni. Ini bonus ni. Jadi alhamdulillah kita memerlukan outlet untuk seperti Coffee Talk ni untuk sampai kepada pelajar-pelajar. Mungkin mereka sibuk, kita dah minggu ke-12, 11 kan. Jadi mereka pun sibuk dengan assignment, group assignment, nak exam ni, final exam dan sebagainya kan. Macam mana mereka. Jadi sekurang-kurangnya walaupun mereka mendengar sebelah telinga lagi buat benda lain. Kan, tapi sekurang-kurangnya mereka mendengar. Dan program ini kalau boleh bagi saya kita lakukan pada awal semester. Jadi itu penambahbaikan lah supaya
semasa itu Michael now dia dah tenggelam dengan final exam ni. Okey. Masa lagi dia masuk dah cuti semester dah lupa. Okey. Tapi kita harus boleh mengadakan secara berseri bagus. Jadi kita Okey. sampaikan, dan setiap program itu dia juga harus ada feedback. Okey. Kita harus terima feedback daripada setiap kampus. Jadi organizer nanti akan mencatat apa poin-poin utama yang Prof mention sebentar tadi. Mungkin lepas ni Dr. Nasir boleh buat jelajah. Okey. Jelajah Coffee Talks pada 12 kampus. Ya, alhamdulillah untuk makluman Prof, memang ini adalah siri pertama yang dianjurkan oleh Teknoputra di Chancellery Office. Memang kita galakkan kita punya kampus mengadakan yang sama. Brand Coffee Talk yang pada hari ini. So nampak jelas hari ni kita punya Bismillahirrahmanirrahim. Trademark kita. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum. So alhamdulillah, so saya rasa kita capai ke hujung sesi kita. Saya sangat berharap program ini dapat sampai kepada pendengar-pendengar muda kita, mana pelajar-pelajar kita, agar mereka dapat apa yang kita bincangkan sebelah tadi, dan ini boleh menjadikan satu anjakan kepada mereka. Aku mestilah berfikir something, mempunyai elemen-elemen keusahawanan, iaitu berani untuk ke depan, jangan pandang ke belakang, dan membuat rujukan yang tepat, refer kepada sesuatu yang tepat. Betul ya Prof? Betul. Tambah lagi apa-apa ciri sebelum kita tutup? Networking penting. Okey. Networking penting. Okey. Kita ada 12 kampus seluruh Malaysia, gunakanlah. Mungkin kita sekarang di Kuala Lumpur, tapi kita mungkin ada customer nanti di Kulim. Okey, betul. Ada MSI. Alhamdulillah Prof. Okey, pandangan Prof ni memang continue Coffee Talk ni. Kena buat. Dan kalau boleh kita jemput juga mana-mana usahawan daripada setiap kampus yang berjaya untuk kita ambil, kita take note tu. So sebelum kita ending kita punya Coffee Talk series ni, saya lagi sekali daripada Teknoputra Department ingin mengucapkan kepada kata orang unsung hero, hero. Yang berada yang belakang yang menguruskan program ni, iaitu kepada saya punya tim, Puan Nur Azura, dan juga ada members yang hadir pada petang ini, Puan Siti Kamaria, Encik Mahfuz, Dr. Hajar Zavia, Puan Rohani, Dr. Aino, dan semua yang terlibat. Lagi satu, saya nak mengucapkan terima kasih kepada branding department kat sini. Mereka memang awesome. Sangat membantu. So terima kasih, dan lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di series kedua. Kita akan fokus kepada marketing related kepada entrepreneur lah. Marketing is very important tu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.